Assalamualaikum, selamat pagi. Ni saya nak update fertigasi mini 25 HST untuk tanaman terong mini di belakang rumah. Okey, sekarang ni baru je pukul 9. Kita dapat dengar fertigasi ni, sistem dia tengah running sekarang ni. Tengah running sebab saya set pukul 9 kan. Okey, sekarang ni dia tengah running. Saya guna pump aquarium je sebab ini kan, jadi tak perlu nak guna pump besar. Okey, sekarang ni dia tengah running. Kalau perasan, okey, ni rupa airnya mengalir macam ni. Saya set aliran untuk 100 ml selama 10 minit. Okey, kita tengok yang belah hujung pula. Macam mana dengan dia punya aliran tu? Dia sama je. Okey. Okey, sama je alirannya. Sebab tanah dia tak berbukit, tanah ni rata. Jadi dia punya tekanan air di depan dengan tekanan air di belakang ni dia lebih kurang sama. So hari tu kita ada check lah. Satu check dekat check dia punya isi padu dekat depan, isi padu kat belakang, ada beza tak? Kita tengok tak ada beza. Jadi sebab tu saya buat salirannya untuk 100 ml selama 10 minit. Sebab salirannya ketika itu bila kita cek, kita dapati kalau kita biarkan pump tu berjalan selama 10 minit, so dia akan mengalirkan air sebanyak 100 ml. Okey. Tengok dia punya dripping tak betul. Okay, saya kena betulkan ni. Okay. Salah satu tugasan fertigasi ni, selain daripada goyang kaki, kita kena pastikan drip tu betul-betul kena. Malam saya kata saya nak update berkenaan dengan bajet AB. Rasanya air masih ada banyak lah setakat ni. Rasanya petang nanti insyaAllah lah saya akan update macam mana saya isi bajet AB ke dalam tangki air. Okey, kalau kita tengok kat sini, saya ada sediakan 2 tangki. Baru berhenti airnya. Timer kata 9-10 minit. 9-10 minit berhenti, air baru je berhenti. Okey, memandangkan hari hujan dah berhenti. Saya rasa saya nak cabut tunas air. Ni saya baru beli dari kedai Eco ni, baldi ni RM2.30. Okey, saya nak cabut tunas air sebab takut pula dia tak nutrien habis kan. Okey, saya nak tunjuk
Macam mana saya cabut tunas air. Okey. Okey, ni kita boleh cabut ni. Dia dah besar. Kalau boleh kan, elakkan daripada tunas air tu dah membesar. Sebab kalau tunas air dia dah membesar, pokok akan susah untuk menyembuhkan kawasan yang telah luka. Ni. Tunas air kita boleh cabut guna tangan je. Okey. Okay, saya decide nak cabut benda ni. Tak ada guna pun. Mungkin ada masa nanti saya nak cabut daun-daun yang kat bawah ni. Lain kali lah. Sebab masih hujan hari ni, saya nak cabut tunas air je. Tengok hari tu dah cabut, tumbuh balik. Okey, saya sekarang ni nak cabut semua ni. Okey. Ni adalah tunas-tunas dan daun-daun yang saya kutip untuk satu baris je. Satu baris ni. Okey, petang nanti saya update lah. Okey. Okey, sekarang ni petang. Kalau kita tengok cuaca sekarang ni dah, cuaca masih belum berhenti lah hujannya. Macam saya cakap pagi tadi, saya akan isi ni lah baja AB di dalam ni. Memandangkan air dah mula surut sikit, jadi saya akan isilah baja AB. Sekarang ni macam mana cara untuk isi? Ni kelebihan kalau kita buat fertigasi mini dekat belakang rumah. Senang je. Elektrik ada, air pun ada. Right? So, saya akan isi air yang kurang tadi hingga ke paras air ni lah, waterline dia. Disebabkan oleh hujan, saya tidak meningkatkanlah jumlah air baja yang diberi. Saya masih maintain lagi 500 sebab saya takut nanti kalau saya letak lebih, takut nanti pokok jadi dia tak tahan, dia tak dapat bernafas. Right? Okay. Dan setakat ni alhamdulillah saya tengok tak ada masalah. Right? So mostly SOP itu hanyalah sebagai panduan. Apa yang penting adalah kita harus pandai untuk menentukan apa yang diperlukan oleh pokok, apa yang tidak diperlukan oleh pokok. Okey. Okey, kita cek air kita dah penuh ke tak. Okey, nampaknya air dah penuh. Okey.
untuk melakukan fertigasi ni, kita perlu ada satu benda yang paling penting, iaitu kita mesti ada isi meter lah. Okay, selalunya kalau saya sebelum saya letak baja AB ke dalam tangki ni, saya akan cek dulu berapa isi air di dalam tangki ni. Okey. Ni dia ada button on off, shift dengan hold. Saya on-kan dia. Okey. Right, dia ada kosong. Sebab kita belum ada, dia belum kena air. Okey, apa yang kita perlu buat apabila mesin tu kena air, dia akan bagi tahu kita berapa isi air tersebut. Okey, kalau dekat sini isi air yang telah kita tambah tadi adalah 1.16. Sebelum ni jumlah isi meter yang ada baja dalam ni yang saya letak beberapa hari yang lepas, nilai dia adalah 2.0 isi. Right? Jadi bila saya tambah air, dia dah jadi kurang. Okey, 1.268. 1.268. Okey, 1.2 isinya. Okey, kalau dia 1.2, untuk menjadikan dia 2.0, kita perlu tambah dalam 0.4. Okey, 0.4. Yang ni saya main agak-agak Okey, sebelah ni adalah baja A. Okey. Saya guna pipe PVC. Saya guna pipe PVC. Yang ni sebenarnya pipe aircon ni. Pipe yang saliran air aircon tu. Saya ambil. Lepas tu saya jadikan dia sebagai saya punya batang, saya punya pengacau lah. So untuk mengacau baja AB, pastikan kita jangan guna bahan logam lah, sebab takut bahan logam tu akan berinteraksi dengan mineral-mineral di dalam baja AB. Jadi sebab tu kita kalau boleh kita guna PVC ke plastik ke kayu ke. So saya ni guna PVC. Saya kacau dulu. Okay, kacau dulu. Saya akan letak dalam 700 mililiter. Okey, kita try dulu 700 ml. Okey, lebih kurang 700 ml. Masukkan ke dalam tangki. Okey, masukkan ke dalam tangki. Alright. Kita boleh kacau lah dalam tangki tu. Boleh kacau. Kacau. Okey, tadi saya dah isi baja AB, baja A 700 ml, baja B 700 ml. Ingat, kalau kita nak tambah baja AB ke dalam larutan, kita kena pastikan jumlah larutan isi padu baja AB A dan baja B tu adalah sama. Katakanlah nak masukkan 300 ml baja A, baja B juga kena masukkan 300 ml juga. Kan? Dia mesti sama. Okey, sekarang ni kita nak check. So tadi saya dah masukkan baja A dengan baja B. Sekarang ni kita nak check berapa jumlah isi
larutan baja AB dalam tangki ni. Okay, kita tengok Okey, kalau mula tadi kita letak dalam berapa? 1.6. Sekarang ni dia 2.16. Sekarang ni jumlahnya adalah 2.16. Lebih kurang 2.16. Okey, 2.16. So kita kena kurangkan dia 0.1. Kita tambah air sikit untuk memastikan jumlah isi tu semakin menurun lah. Kalau kita tambah air, jumlah isi semakin menurun. Kalau kita tambah baja AB, jumlah isinya akan bertambah. Okey, saya dah tambah air tadi. Sekarang kita cek berapa jumlah isinya. Okey, isinya adalah 2.053. 2.0. So boleh diterima. Dah kita selesai mengisi larutan baja AB. Okey, selesai sudah kerja. Kita menambah air di dalam tangki larutan baja AB. Pagi tadi masa saya cabut tunas air tu, saya ada cabut juga daun-daun yang di bawah ni. Daun-daun besar dekat bawah ni saya cabut juga, sebab saya tengok dia macam pokok ni macam terlebih besar pula dia punya daun kan. Kita tanam pokok bukannya kita nak jual daun, kita nak jual buah. Sebab tu saya ambil keputusan untuk buang daun-daun yang kat bawah ni. Okay, supaya nanti adalah pokok ni ada tenaga untuk menghasilkan buah. Dia tak menghasilkan daun je. Dekat sini pun kalau nampak saya memang buang daun-daun yang kat bawah ni. Okey, yang ni tunas air. Nampak dia punya pucuk bunga tu dah ada dah. Bila besar sikit pucuk bunga ni, nanti saya akan decide untuk cabutlah daun yang kat bawah ni, supaya dia ada tenaga untuk menghasilkan buah. Ni kat bawah, daun-daun kat bawah ni memang saya dah ambil lah. Okay, saya memang tak dapat nak buat apalah. Hari memang tak mengizinkan, mendung dan hujan. Jadi esok saya akan continue lagi lah untuk cabut tunas air untuk barisan yang ni dengan 2 barisan yang hujung. Alright, so macam ni lah cara saya buat fertigasi. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. InsyaAllah saya akan jawab, dan InsyaAllah juga saya akan update perkembangan pokok-pokok saya ni setiap hari. Ini adalah salah satu cara lah untuk saya monitor perkembangan pokok saya. Dia macam jurnal lah. Buat setakat ni tu je lah update saya. So esok mungkin saya boleh update benda yang lain lah. Saya akan bawa, kalau hari mengizinkan saya akan bawa sekali lah cabut tunas air sekali lagi. Alright, itu je saya punya update untuk hari ni, 25 HST penanaman terung ungu dalam fertigasi mini belakang rumah.
Okey, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum.